Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa kabar? Baiklah, mari kita teruskan pelajaran kita pada kali ini, iaitu latihan PDPR Bahasa Melayu tahun 4, kali yang keempat. Tajuk kita pada kali ini ialah kita lakukan bersama-sama. Baiklah, kita masih lagi berada di tema yang pertama, iaitu tema kemasyarakatan. Kemudian kita sudah berpindah ataupun beralih ke unit yang kedua, iaitu prihatinnya kita. Tajuk yang akan kita pelajari pada kali ini ialah kita lakukan bersama-sama. Baiklah, semua murid boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 4 Sekolah Kebangsaan, edisi Semakan, halaman 8 dan halaman 9. Apakah yang akan kita pelajari pada kali ini? Sebelum itu, cikgu bacakan standar pembelajaran, iaitu 2.2.1, iaitu membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran. Baiklah, apakah aktiviti yang akan kita adakan? Iaitu yang pertama sekali, murid membaca bahan grafik dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kedua, murid melengkapkan peta pokok. Ketiga, murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan bahan grafik tadi. Baiklah, cikgu sudah sediakan pautan latihan. Kamu boleh klik pautan latihan PDPR ini di bawah video di ruang deskripsi. Baiklah, kita teruskan untuk aktiviti yang pertama. Aktiviti yang pertama, murid membaca bahan grafik dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kamu boleh lihat di sini cikgu telah masukkan halaman 8 dan halaman 9 dari buku teks Bahasa Melayu di pautan latihan PDPR tadi. Cikgu bacakan terlebih dahulu, kemudian kamu boleh baca selepas cikgu mengikut sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah, mari kita mulakan. Kita lakukan bersama-sama. Murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Rajib, Jidwen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Sebab itulah tajuk kita pada kali ini, kita lakukan bersama-sama. Baiklah, cikgu teruskan. Maklumat yang pertama, rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Baiklah, kita beralih ke maklumat yang kedua, iaitu usung rumah. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baharu. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama, kemudian mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi kalau kamu lihat untuk rumah terbuka dan usung rumah, kamu lihat gambar rumah terbuka. Adakah kamu pernah menghadiri rumah terbuka? Selalunya rumah terbuka dibuat semasa perayaan tertentu. Contohnya semasa perayaan Hari Raya, Tahun Baru Cina, sambutan Christmas, Deepavali dan sebagainya. Baiklah, manakala amalan mengusung rumah pula jarang sudah berlaku di negara kita, kecuali di kawasan
masih lagi mengamalkannya. Kalau di bandar tidak sudah mengadakan, bagaimana tidak mengangkat rumah kan? Baiklah. Seterusnya kita lihat halaman 9 pula. Buku teks halaman 9. Maklumat seterusnya tentang gunting rambut percuma. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di Kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Baiklah, gunting rambut percuma nampaknya siapa yang telah menjumpai maklumat ini, dia jumpa di surat khabar ataupun akhbar. Baiklah, kamu lihat maklumat seterusnya. Gerobok rezeki. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok ini bermaksud almari, rak. Kalau kamu lihat gambar ini rak, ataupun almari ya. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Baiklah, cikgu telah selesai membacakan keempat-empat maklumat. Jika kamu perasan, keempat-empat maklumat ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara kita saling tolong-menolong, prihatin antara satu sama yang lain. Baiklah, seterusnya aktiviti kedua. Murid melengkapkan peta pokok. Kalau kamu lihat di ruang bawah, selepas kamu membaca buku teks, kamu dapati kamu hendaklah melengkapkan peta pokok, faedah amalan masyarakat prihatin, rumah terbuka, usung rumah, gunting rambut percuma, gerobok rezeki. Baiklah. Berdasarkan maklumat berikut, apakah faedah amalan rumah terbuka? Sila pilih dua jawapan. Baiklah. Kalau kamu lihat di sini, cikgu telah sediakan maklumat amalan rumah terbuka tersebut. Jadi kamu boleh lihat manakah pilihan jawapan yang betul berdasarkan petikan ini. Sama ada masyarakat bergaul antara satu sama lain, berkongsi hal peribadi dengan pelbagai kenalan, menunjukkan kelebihan sebagai penganjur rumah terbuka, dan masyarakat berbilang bangsa dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Apakah dua faedah utama amalan rumah terbuka? Baiklah, seterusnya kita lihat soalan kedua. Berdasarkan maklumat berikut, apakah faedah amalan usung rumah? Pilih dua jawapan juga. Baiklah, kamu lihat pilihan jawapan. Menghargai pertolongan yang diberikan, masyarakat yang prihatin sesama jiran tetangga, boleh berpindah ke lokasi yang diingini pada bila-bila masa sahaja. Seterusnya, memastikan rumah lebih kukuh dengan mengikat bulu-bulu di bawah rumah. Kamu baca semula dan kamu cari apakah faedah amalan usung rumah ini yang utama. Baiklah, sekarang kita beralih ke soalan yang ketiga. Berdasarkan maklumat berikut, apakah faedah perkhidmatan gunting rambut percuma? Sila pilih dua jawapan. Baiklah, cikgu telah sediakan maklumat gunting rambut percuma ini dan kamu cari apakah dua faedah perkhidmatan ini yang utama. Adakah mengambil berat tentang kebajikan mereka, menjimatkan wang untuk menggunting rambut, melakukan latihan praktikal menggunting rambut, ataupun membantu masyarakat yang berpendapatan rendah? Kamu pilih dua jawapan ataupun dua faedah. Seterusnya, soalan keempat, maklumat yang terakhir iaitu gerobok rezeki. Baiklah, berdasarkan maklumat berikut, apakah faedah amalan gerobok rezeki pula? Pilih dua jawapan.
Adakah yang pertama, menunjukkan kemewahan para penyumbang gerobok rezeki? Kedua, memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan. Ketiga, mengambil berat tentang kebajikan mereka yang tidak berkemampuan. Akhir kali, tempat simpanan barang makanan yang hampir tamat tempoh, tarik luputnya. Mana satu pilihan jawapan yang tepat? Baiklah, salin jawapan anda untuk melengkapkan peta pokok yang disediakan kamu. Di buku tulis kamu salin peta pokok ini, faedah amalan masyarakat prihatin. Kemudian 2 faedah untuk rumah terbuka, 2 faedah untuk amalan usung rumah, 2 faedah untuk amalan perkhidmatan gunting rambut percuma, dan 2 lagi faedah jawapan yang kamu pilih untuk amalan gerobok rezeki. Baiklah, kita beralih ke latihan ataupun aktiviti yang terakhir, iaitu murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan bahan grafik. Kita lihat di sini, cikgu sediakan soalan pertama dan kedua berdasarkan maklumat yang berikut. Kita lakukan bersama-sama, cikgu telah sediakan teks. Okey, kita baca soalan yang pertama. Apakah tujuan Rajib, Jidwen dan Jimmy datang ke rumah Hadif? Kalau kamu baca di sini, kamu akan peroleh jawapan. Adakah disebabkan arahan guru, menghadiri tuition, berbincang tugasan ataupun membentang maklumat? Soalan kedua juga berdasarkan maklumat atas ini. Kita lakukan bersama-sama. Soalan kedua, apakah tugasan yang diberikan kepada murid-murid tahun 4 Harmoni? Menganjurkan aktiviti kemasyarakatan atau mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat prihatin? Ketiga, mencari maklumat tentang tokoh-tokoh masyarakat prihatin ataupun mencari maklumat tentang aktiviti kebajikan di dalam dan luar negara. Pilih jawapan yang paling tepat berdasarkan pengenalan ini. Kita lakukan bersama-sama. Baiklah, seterusnya soalan ketiga. Bagaimanakah amalan rumah terbuka ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim? Kita lihat di sini. Adakah dengan berkenalan dengan tetamu yang berkunjung, dengan menyiasat latar belakang pengunjung yang datang, mempamerkan kemewahan rumah tuan rumah terbuka, ataupun berkongsi maklumat diri dan keluarga antara satu sama lain? Baiklah, seterusnya soalan yang keempat. Mengapakah para pengusung rumah dijamu dengan makanan dan minuman setelah selesai mengusung rumah? Baiklah, adakah sebagai upah mengusung rumah, atau untuk menghargai pertolongan yang diberikan, atau mudah meminta pertolongan akan datang, ataupun untuk mengisi perut para pengusung rumah untuk bekerja? Baiklah, kita beralih kepada soalan yang kelima dan keenam pula berdasarkan maklumat gunting rambut percuma ini. Baiklah, soalan kelima. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma ini merupakan hasil kerjasama antara ibu bapa dan pihak kerajaan, ibu bapa dan ketua kampung, atau pihak kerajaan dan ketua kampung, ataupun ketua kampung dan masyarakat setempat. Mana satu? Baiklah, soalan keenam. Apakah yang dimaksudkan dengan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing? Adakah orang yang suka menolong orang lain? Atau orang yang sentiasa menjaga kebajikan orang lain? Atau orang yang melakukan kerja secara bergotong royong? Ataupun orang yang tidak mahu bergaul dengan masyarakat luar? Baiklah, soalan terakhir. Mengapakah gerobok rezeki terletak di bahagian luar masjid ataupun surau? Kamu boleh baca semula maklumat gerobok rezeki, kemudian kamu lihat jawapan yang paling sesuai. Adakah kerana masjid dan surau merupakan kawasan yang mudah dicari, ataupun mengingatkan orang ramai yang lalu lalang ke masjid atau surau, ataupun memastikan ramai orang bersedekah di hadapan masjid atau surau, akhir kali memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka? Jawapan yang paling tepat mana satu? Baiklah, nampaknya soalan sudah tamat. Baiklah, tahniah semua murid kerana sudi belajar bersama dengan cikgu. Baiklah, untuk mengakhiri kita punya pelajaran pada hari ini, apakah nilai murni yang kita pelajari pada kali ini?
Nilai murni yang kita pelajari pada kali ini ialah nilai prihatin. Baiklah semua, sampai berjumpa lagi pada masa akan datang. Selamat belajar!